Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bi khair. Ya mukhallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, kuntum khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf wa ukhrijal nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Alfi salawat alfi salam ala sayyidina mursalin la nabi ba'da. Alhamdulillah, bersyukurillah pada malam ini kita ditakdirkan bertemu lagi bagi menyambung kuliah kita, Kitab Tasawuf karangan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang dikasihi lagi dihormati Tuan Pengurusi Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Noja, para alim ulama, para asatizah, para amilin, para alimin, hadirin hadirat rahimakumullah. Apa pandangan ulama berkenaan tafsiran yang terkenal itu? Al-Alusi. Al-Alusi berkata, maksudnya ialah kami mengambil perjanjianmu yang dilakukan dengan menggunakan dalil-dalil akal, iaitu mengesahkan perbuatan Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, dan kami telah mengangkat di atas gunung supaya kamu dapat memahami makna-maknanya dan menerimanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan gunung kepada Musa untuk menunjukkan ketinggian kedudukan Musa alaihissalam dalam usaha memberi petunjuk kepada Bani Israel. Manakala Sahlul Al-Tustari, atau namanya Abu Muhammad Sahlul Ibnu Abdullah Al-Tustari, yang wafat pada 383 Hijrah, yang sebagaimana Al-Alusi tidaklah melampau dalam membuat tafsir Sufi Al-Asy'ari. Ini dapat dilihat ketika mana beliau mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah lah ialah yang Maha Esa. Kata-kata As-Sustari, iaitu para wali, ini menunjukkan bahawa nafsu yang sering mendorong ke arah kejahatan, kemaksiatan, termasuk dalam pengertian umum sekutu-sekutunya, sehingga jika dihuraikan ayat itu, nescaya maksudnya ialah, maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu sekutu baginya, baik yang berhala atau syaitan atau nafsu atau seterusnya, iaitu orang-orang munafik. Dari sudut zahirnya, tafsiran ini menimbulkan kemuskilan kerana maksud ayat dan petanda-petanda yang ada menunjukkan sekutu-sekutu yang dimasukkan ialah segala yang disembah selain Allah, sama ada ia berhala atau bukan berhala. Adapun nafsu, maka ia bukannya disembah oleh mereka, dan tidak pernah diketahui yang mereka mengambil nafsu-nafsu sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, iaitu mengikut hawa nafsu, mengikut suruhan syaitan ini, yang sentiasa tidak sunyi untuk mengajak kita kepada perbuatan maksiat. Apakah sebaik-baik ilmu dan amal?
Apa yang baik ni? Ilmu dan amal. Ilmu dulu ke amal dulu? Tentulah ilmu dulu. Ramai juga orang yang beramal tapi tak berilmu. Berilmu tidak beramal, tak kena juga. Ada ilmu tidak beramal, tak ada ilmu beramal, tak pakai juga. Yang pakai beramal, berilmu, beramal serta ikhlas. Ulama tasawuf tambahkan lagi berilmu, beramal dan serta ikhlas. Dalam menjawab persoalan ini, kita dapati banyak hadis Nabi yang menyebut berkenaan dengan sebaik-baik ilmu dan amal, antaranya beriman dengan Allah, amantu billah, salat pada awal waktu, berbuat baik kepada ibu bapa, jihad fisabilillah, zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Ada lagi zikir la ilaha illallah, la mawjud illallah. Zikir dan kalimah la ilaha illallah. Qiyamul lail, belajar dan mengajar Al-Quran dan lain-lain lagi, sedekah jariah. Walaupun begitu, maka ulama ahli-ahli sufi yang terkenal seperti Fudail bin Ayyad, yang ini tuan-tuan biasa dengar, Fudail bin Ayyad, ia berkata, sebaik-baik ilmu dan amal ialah sembunyi daripada manusia. Sebaik-baik ilmu dan amal ialah sembunyi daripada manusia. Orang tak tahu dia buat apa. Sebaik-baik ilmu dan amal ialah sembunyi daripada manusia. Iman, apakah hakikat iman? Fudail bin Ayyad berkata bahawa hakikat iman hanya sampai apabila seorang hamba boleh menganggap bala sebagai nikmat. Bala sebagai nikmat. Terbalik. Jadi kita dapat bala, kita kata Allah ni apa bala ni? Allah Ta'ala dugaan. Tapi para wali Allah ni, ia menganggapkan bala itu sebagai nikmat. Allah Ta'ala bagi bala, mengingatkan dia, menyedarkan diri dia supaya beringat ni dugaan Allah Ta'ala. Dan kekayaan sebagai musibah. Apa pula ni dapat musibah, dia boleh kata musibah itu sebagai nikmat. Kekayaan sebagai musibah. Bagaimana? Iaitu kalau kena dapat kekayaan ni, dia kata kenapa pula lah bagi jawatan tinggi pada aku. Saya kalau nak jadi nombor 2 aja, tak mau jadi nombor 1. Nak jadi nombor 2 aja. Tak mau, senang sangat, takut lupa. Dia katakan kekayaan itu sebagai musibah. Apa pula lah Allah Ta'ala bagi kesenangan ni, hingga dia tidak hiraukan siapa yang memakan dunia, dan begitu juga tidak suka dipuji atau ibadat Allah yang dilakukannya. Jadi dia tak mau orang tahu, tak mau orang tahu tentang nikmat yang dia dapat. Dan apabila dia diberi dugaan ini, dia bersabar. Pernah ditanya kepada Fudail berkenaan dengan hakikat sesuatu. Hakikat menurut Fudail bin Ayyad, iaitu zuhud, ialah sifat qanaah. Zuhud bukan tak ada, tapi dia tak mau ditunjuk kepada orang yang dia ini senang. Dia zuhud saja. Apa arti qanaah? Qanaah ini tidak menghiraukan, senang kan, susah kan, dia terima saja, rela dan redha apa yang dia terima daripada Allah Ta'ala. Sabar ni rendah lagi peringkatnya. Qanaah tak komplain kepada Allah Ta'ala. Wara'
ialah menjauhi daripada yang haram, apatah lagi yang syubhat. Ini pun dia tak mau terlibat dengan benda-benda yang syubhat. Ibadah ialah menunaikan yang fardu dan menganggapkan yang sunat itu wajib bagi dia, bukan bagi orang. Menganggapkan sunat itu wajib. Tawadu ialah tunduk kepada Allah yang hak dan menahan waraknya itu pada lidah. Cukuplah jaga lidahnya. Itu pasal Luqmanul Hakim cukup pesan kepada anak dia. Di antaranya dia kata, wa in kunta bi majlis nas, sekiranya kamu berada di majlis kunuri kenara orang, kunuri kenara lah senang. Kalau kita kena kenara, kita lah suara besar sekali, duk dengar suara kita yang cakap kuat. Ya Allahu Akbar. Wa in kunta bi majlis nas, dia kata fahfaz, yang makna peliharalah, jagalah lisanaka. Bila kamu pergi majlis orang, jagalah lidah kamu. Al-Fudail berkata sesukar warak itu pada lidah. Susah bila nak warak ni pada lidah. Wa in kunta bi buyutin nas, kata Luqmanul Hakim kepada anak dia, wa in kunta bi buyutin nas, bait satu rumah, baitani dua buah rumah, buyut jamak taksir, yakni banyak rumah. Kalau kita pergi rumah orang, fahfaz, jagalah basaraka, jagalah mata kamu. Kalau pergi rumah orang, tengok cendela rumah dia, dahsyatnya cendela rumah dia. Tu tak apa, ambil mana rasuah ke apa, tambah lagi, tambah dosa lagi pula. Patut tengok cendela rumah orang hebat. Masjid di Seremban ada 3 masjid yang Rashid Hussein buat. Satu Masjid Al-Husain, yang kedua Sendayan, yang ketiga saya tak ingat. Cendela dia tu boleh buat surau ni. Harga cendela tu boleh buat sebuah surau yang Rashid Hussein sedekahkan. Masya Allah. Macam mana pula kalau kita tengok cendela rumah orang? Allahu Akbar. Dugaan betul. Wa in kunta bi buyutin nas fahfaz lisanaka, jaga lidah kamu. Atau bila tengok benda ni, jagalah basaruka, fahfaz basaruka, jagalah mata kamu. Wa in kunta fi ta'am, kalau sekiranya kamu berada di jamuan makan, fahfaz, peliharalah mi'datuka, perut kamu. Perut kamu ni jaga, dia ada satu untuk makan, satu untuk minum, satu lagi 3 perkara kena jaga. Udara pernafasan dia. Dan kata Luqmanul Hakim lagi, wa in kunta fi salat wa in kunta fi salat, ketika kamu berada di tengah semayang kita tu, Allah macam tu, masuk semayang tu, lagu kita main kedah, kita main main layang-layang, masuk je melayang sana, melayang sini, melayang sana. Kapet dekat masjid saya tu ni kelabu, dia tak terang macam ada lukisan macam kepala orang, kepala rimau pun ada gambar tu di sejadah tu, jadi tak khusyuk, mengganggu kita. Jadi wa in kunta fi salat, ketika kamu sedang salat, fahfaz qalbaka, jagalah hati kamu.
Kita tu duk kacau kita tu. Dan Luqman Hakim pesan kepada anak dia, jangan kau lupa dua perkara. Wa asnani litansahuma abada. Ada dua perkara jangan kau lupa sampai bila-bila. Allah wa darul akhirah. Allah Ta'ala dan hari akhirat. Tu jangan lupa. Allahu Akbar. Bagaimanakah sifat keimanan? Jawapan, iman pada bahasa dengan makna membenarkan dan meyakini, sedangkan pada istilah dengan keyakinan dan ma'rifah berkenaan dengan rukun iman yang keenam. Dan kita hendaklah dijelmakan dengan ikrar dan lisan dan juga amalan dengan segala rukun dan anggota badan. Keimanan kepada Allah SWT adalah suatu yang bersifat fitrah. Ia bermula dan berakhir dengan asas mengenal Allah SWT. Para ulama tasawuf membahaskan bagaimana kita masuk dalam solat, masuk menyembah Allah, iaitu kita menyembah zat yang suci yang bersifat dengan kamalan. Kita sembah Allah Ta'ala dengan zat yang suci yang bersifat dengan jalal, sifat keagungan Allah Ta'ala. Kita sembah Allah Ta'ala iaitu satu zat yang bersifat dengan jamal, kecantikan Allah Ta'ala. Masuk dengan sifat tadi dan keluar daripada solat dengan sifat, iaitu sifat kita bimbang-bimbang, takut-takut Allah Ta'ala tak terima solat kita, iaitu perasaan khauf dan roja'. Khauf, takut-takut, dan roja', berharap-harap. Takut dan berharap-harap, ya Allah, this is the best solat yang aku boleh buat, terimalah ya Allah. Keimanan kepada Allah SWT adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Ia bermula dan berakhir dengan asas mengenal Allah. Mengenal Allah bagaimana? Iaitu dengan sifat 20. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, dengan apakah engkau mengenal Tuhan? Macam mana ni Ibnu Abbas? Bagaimana kamu mengenal Tuhan? Jawab Ibnu Abbas, sesiapa yang cuba memahami agamanya berdasarkan kias semata-mata, dia akan berada dalam kekeliruan sepanjang masa, terkeluar daripada kaedah yang sebenar, dan akan melalui jalan yang bersimpang siur. Ini bagi mereka yang tak begitu khusyuk dalam solatnya, dia kadang-kadang keliru. Oleh itu, aku mengenali Allah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah sendiri dan mengenalkan sifat-sifatnya juga sebagaimana yang diterangkannya. Bagaimana Allah Ta'ala, kita belajar dari sifat 20, Allah Ta'ala terangkan Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana keadaan Allah itu? Laisa kamitsli syai'un, tidak boleh digambarkan, dicontohkan dengan apa pun. Siapakah musuh utama orang-orang yang beriman? Kita ni macam mana? Sebenarnya musuh orang beriman amatlah banyak, sama ada musuh luaran dan musuh dalaman. 4 musuh menurut Imam Al-Sahl dunia. Senjatanya adalah makhluk, sedangkan penjaranya adalah uzlah, menyendiri. Yang kedua, syaitan, senjatanya ialah kenyang.
Sedangkan penjaranya ialah lapar. Senjatanya kenyang. Allah, kita kalau kenyang tak mau buat apa, kalau boleh sandang ya, dan tidur. Sedangkan penjaranya adalah lapar. Maka kita tengok mereka yang berpuasa, Masya Allah, dugaannya sangat hebat. Nafsu, senjatanya ialah tidur. Sedangkan penjaranya ialah dengan berjaga malam, dengan beribadat. Hawa, senjatanya bercakap. Sedangkan penjaranya ialah diam. Apakah pandangan Imam Al-Ghazali berkenaan dengan hakikat tauhid? Dalam bukunya Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali menghuraikan hakikat tauhid dan mengemukakan pendapatnya dalam masalah ini. Beliau membahagikan tauhid kepada 4 perkara. Tauhid orang munafik, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lidahnya, tetapi hatinya lalai daripada memahami maknanya. Tauhid orang awam, ia mempunyai makna lafaz seperti yang dipercayai oleh orang-orang Islam. Tauhid muqarrabin, orang yang hampir kepada Allah, orang yang bersaksi dengan mencari kebenaran berdasarkan bukti-bukti, dalil-dalil yang Allah berikan. Yang keempat, tauhid siddiqin, orang-orang yang hanya melihat Allah sebagai kewujudan yang mutlak. Ini dinamakan oleh ahli tasawuf dengan fana dalam tauhid. Apa makna fana? Fana, musnah, binasa. Kullu fana, semua yang kita nampak yang ada ini akan hilang, binasa, hancur, sirna. Imam Ghazali berpendapat bahawa martabat yang keempat inilah martabat yang paling tinggi, kerana orang itu tidak melihat dalam penyaksian kecuali satu. Ia tidak melihat semua yang wujud itu banyak, bahkan ia adalah satu. Ini al-wahdah fi kasrah, kasrah fi wahdah. Inilah martabat yang paling tinggi dalam tauhid. Ahli ma'rifat seperti Wali Abdal mengatakan, hendaklah dia jaga 4 perkara. Diam, cakap yang hak saja. Kalau tidak, au yasmut. Qalu haqqan, katakan yang hak, au yasmut, atau kamu diam sahaja. Uzlah, yakni membawa diri, mengasingkan diri. Nombor 3, lapar, iaitu berpuasa. Yang keempat, jaga malam, iaitu qiyamul lail. Maka dikatakan kepada ahli sufi, lupa pada Allah ialah satu kejahatan, kehinaan. Tak ingat Allah, kata tuan guru saya, maksiat. Tak ingat Allah, bukan buat maksiat, tidak ingat kepada Allah, lupa sekejap. Macam kita lah, masa ni balik sekejap tengok wrestling, lagi main sini pula. Jadi masa tu tidak ingat kepada Allah, itu maksiat. Kata orang arif, berikanlah hukum ma'iyah, rasa keberadaan dan bersama dengan Allah.
Rasa Allah Ta'ala tu ada duk tengok kita buat apa silap kita, akan haknya dan lazimkanlah dengan adab yang baik. Nasa beradab baik kan, rasa yang Allah Ta'ala duk tengok kita apa yang kita buat. Kata Abi Madian dalam kitab hikamnya, mengasingkan diri daripada manusia adalah nikmat ke atas hamba. Jika ia ketahui, nescaya ia akan bersyukur. Syukur dia. Pasal kalau campur dengan orang ni, Allah, macam-macam. Utbah bin Amir berkata, Rasulullah SAW, dengan apakah boleh diperolehi kesentosaan? Jagalah lidah, hiaslah rumahmu dengan menyendiri dan menangislah atas kesalahan. Dia susun mengajar kita sentiasa ingat kepada Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, bertawakallah pada Allah sehingga menjadi anda mengingatinya. Sentiasa ingat kepada Allah, tawakal, maka sesungguhnya makhluk manusia itu tidak akan mengkayakan anda daripada Allah Ta'ala suatu sekali apa-apa. Jangan dua orang manusia dia nak bagi kita senang, bagi apa, tak ada. Ketahuilah dengan Allah saja, dengan sekali pandangnya yang ain rahmatnya, dapat menyembuhkan semua penyakit, kerana setiap kali penyakit itu adalah pada aku, daripada Allah Ta'ala. Ingat ke Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang keempat, tauhid siddiqin, orang yang hanya melihat Allah sebagai kewujudan yang mutlak. Ini yang dinamakan oleh tasawuf, iaitu makna fana dalam tauhid. Imam Ghazali berpendapat bahawa martabat yang keempat inilah yang paling tinggi, kerana orang-orang itu tidak melihat dalam penyaksian kecuali satu. Dia tidak melihat semua yang wujud, bahkan ia nampak satu sahaja. Inilah martabat yang paling tinggi dalam tauhid. Bagaimana pula ahli sufi mentafsirkan pandangan dia kepada Allah? Orang sufi dalam fikirannya, dalam pandangan jiwanya, tiada yang ditakutnya melainkan Allah. Tiada yang dicintainya melainkan Allah. Tiada dilihatnya tadi, iaitu melainkan Allah. Tiada dipujanya dan dipujinya melainkan Allah. Tiada yang diingatinya melainkan Allah. Tiada yang dipandangnya melainkan Allah. Tiada yang dihormatinya melainkan Allah. Tiada yang difikirkannya melainkan Allah. Itulah dia orang sufi. Allah lah menjadi tumpuannya, Allah lah tempat kembalinya. Taibuna ilallah. Kita ingat bila waktu maghrib ada setengah-setengah surau, dia amalkan zikir. Dia kata taibuna ilallah, taibuna ilallah. Kembali dia nak kepada Allah. Wa raja'na ilallah wa nadimna ma fa'alna. Allah lah tempat tumpuannya, Allah lah tempat kembalinya, Allah lah gurunya, Allah lah tempat mengadunya, Allah lah tempat harapannya, Allah lah kekasihnya. Itulah dia orang sufi.
berjuang kerana Allah, bergerak kerana Allah. Kita macam mana? Berjuang kerana Allah, tengok offer lebih sikit. Hak ni offer lebih sikit, kita berjuang bersama, pasal dia offer lebih. Mas belah sini pula dia offer lebih lagi, berjuang bersama blok sini pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bergerak kerana Allah, diam kerana Allah, beribadat kerana Allah, bekerja kerana Allah, makan minum kerana Allah, salat kerana Allah, hidup kerana Allah, mati kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itulah dia orang sufi, orang yang tenggelam dalam ilahi. Ya Rab, yang Maha Esa, Maha Agung dan Maha Kaya, di mana yang meliputi segala apa jua. Di mana kita memandang, di mana kita memandang, di situlah wajahnya. Kalau aku seorang, berdua dah dengan dia. Kalau kita bertiga, berempatlah dengan dia. Allah ada di mana saja kita berada. Di mana kita ada, Allah ada bersama-sama. Ia maha hampir, lebih hampir dari urat leher kita. Kita dengan Allah ni, kata Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi, sekiranya umat aku tanya kepada kau Muhammad, katakanlah khala, bahawa aku ni qarib, aku ni dekat. Katakanlah aku ni dekat, lebih dekat daripada urat leher kau. Ia maha hampir, lebih hampir dari urat leher kita. Itulah ulama mengaturkan, memberi contoh bagaimana kita dengan Allah. Dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. Kita dekat dengan Allah Ta'ala tak bersentuh, dekat pun tidak berjarak. Tak, macam mana kita lah dekat. Allahu Akbar. Tangan Allah di atas tangan mereka. Cubalah fikirkan, ini rahsia. Ia Maha Esa, tiada sekutu baginya. Allah Ta'ala lah yang menzahirkan makhluk, dan dia menjadikan kelakuan makhluk. Tiada daya dan upaya, melainkan dengan kuasa Allah jua. Kita tak boleh bergerak sekali, melainkan kehendak Allah. Segala daya dan upaya dari Allah yang Maha Kuasa. La haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Maka daripada sini kita tahu yang kita ini lemah, yang kuat Allah. Kita ini bodoh, yang bijak Allah. Kita tiada, yang mengadakan Allah. Kita yang mati, yang menghidupkan Allah. Kita binasa, yang kekal Allah. Kita mati, yang menghidupkan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Pandanglah diri, pandanglah alam. Di sana kelihatan Allah bersemayam. Jangan tengok-tengok kipas ada, lampu ada, Allah bukan Allah Ta'ala ada cokoh di pada tempat itu. Jadi Allah Ta'ala maujud bila makan. Allah Ta'ala ada tapi tidak bertempat. Allah Ta'ala maujud bila makan. Bila kita pandang yang tersurat, di sana kelihatan yang tersirat. Apabila terpandang makhluk segala, di sana kelihatanlah Allah yang Maha Esa. Begitulah keadaannya Allah Ta'ala.
Sedarlah kita adalah sebahagian alam semesta. Hanya ayat-ayat Zat yang Maha Esa. Di sebalik perkataan ada maknanya. Di sebalik ayat ada yang dicerita. Ibarat satu karangan, ada perkara yang dikemukakan. Demikianlah pula alam semesta, hanya ayat-ayat yang bagi yang Maha Esa. Lihatlah gunung ganang, lautan dan daratan, binatang, matahari, awan dan bulan. Lihat alam, teringat kita kepada Allah. Bagaimana seorang pelukis melukis gambar cahaya petang, matahari hampir tenggelam, cahaya perang, dan ketika itu burung terbang balik ke sarang. Dia pelukis ni lukiskan burung ni, dan dibuat ombak yang putih campur biru kita kata hebat betul pelukis ini. Bagaimana pula Allah yang melukiskan alam ini? Dan kita ini adalah gubahan tangan Allah Ta'ala. Kita ini adalah hasil gubahan tangan Allah Ta'ala. Oh, hebatnya Allah, hebatnya Allah Ta'ala yang melukiskan yang sebenar-benarnya. Bagaimana kita nak mencari Allah? Kata tuan guru saya, mereka ni ahli hakikat ni, ada pantun dia. Hai si katak puru, hai si katak kuang, kalau engkau mencari aku berlindung di dalam terang. Betul ke tidak? Mana Allah Ta'ala tu? Allah Ta'ala tu wujud, iaitu khada, dan khadarnya jelas. Kalau engkau seorang berdua dengan dia, itu ia lebih hampir dari urat leher kita. Itulah Allah yang Maha Esa. Ia tersembunyi di sebalik alam nyata. Betul tak pantun tadi? Hai si katak puru, hai si katak kuang, kalau engkau mencari aku berlindung di dalam terang. Kudrat dan iradat Allah Ta'ala ni jelas. Ibarat makna tersirat pada perkataan, ibarat cerita tersembunyi pada karangan. Alam semesta dan diri kita adalah menunjukkan ayat-ayat yang Maha Esa. Tuan-tuan, saya rasa setakat ini dulu. Mudah-mudahan ada manfaat juga. Akhidu wa aqulu wa astaghfirullah azim li wa lakum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamna makalatul muqarrabin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa 'amalana minar riya wa lisanana minal kazib wa 'ainana minal fitnah. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa 'amalan salihan warzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit iklan. Air Zam-Zam ada 4 kotak botol kecil.